Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 18. Maka Tuhan Allah pun berfirman, tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧 그 이름이라. 아멘. 샬롬 성가대와 니시 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang kejadian sesi ke-63. Kejadian 2:18 menyatakan, tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Kemudian Kejadian 2 ayat 19 hingga 20 menggambarkan bagaimana Adam memberikan nama kepada semua makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 21 hingga 22 pula menggambarkan adegan Tuhan menciptakan penolong yang sepadan bagi Adam. Untuk membantu anda memahami ayat-ayat berikut, izinkan saya secara ringkas memberikan ulasan tentang kerja penciptaan. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan ikan dan burung. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan semua binatang di darat. Pada hari yang sama, Tuhan menciptakan manusia pertama, iaitu Adam. Bilakah Tuhan menciptakan Hawa, penolong yang sepadan bagi Adam? Hawa diciptakan selepas Tuhan membawa Adam masuk ke dalam Taman Eden. Adam diciptakan dari langit pertama, dari debu tanah bumi ini. Pada tahun 1984, ketika Tuhan mengajar saya tentang pesanan salib, Dia menunjukkan kepada saya saat Dia menciptakan Adam daripada tanah liat. Dia menunjukkan bagaimana Dia membentuk Adam daripada tanah liat. Di bawah sebatang pokok, Tuhan menciptakan Adam dalam keadaan duduk. Ketika itu saya sedang mengikuti seminari. Dan apabila Tuhan menunjukkan saya adegan tersebut, saya melihat bahawa tanah itu ialah tanah liat. Dia menciptakan Adam dengan cara ini dan menciptakan Taman Eden di langit kedua. Kemudian membawa Adam ke sana. (90도로 꺾어가지고 이게 다리 펴고 꺾어서 그렇게 해서 빚으시는 모습을 보여주셨어요. 그래서 우리 신학교 다닐 때 흙 그랬는데 거기서 보니까 흙이 진흙이더라고요. 진흙으로 빚으시더라고요. Tuhan sendiri menciptakan Adam daripada debu tanah di bumi ini. 에덴 동산을 창설하시고 제2하늘에 그리고 글로 이끌어 들이십니다. Hawa pula diciptakan daripada rusuk yang diambil daripada Adam ketika Adam berada di Taman Eden. Maksud saya, Hawa diciptakan daripada rusuk Adam yang diambil ketika Adam berada di Taman Eden, bukan ketika Adam berada di bumi ini. Walaupun Adam menjadi makhluk yang hidup, unsur asas yang menciptakan Adam ialah tanah bumi. Oleh itu, unsur asas Hawa yang diciptakan daripada rusuk Adam juga ialah tanah bumi. Hawa diciptakan daripada rusuk Adam. Jadi mengapa dikatakan bahawa dia diciptakan daripada tanah? Rusuk Adam dan semua bahagian tubuhnya berasal daripada tanah liat. Jadi Hawa juga diciptakan daripada tanah liat. 그러나 아담의 갈비 때는 이 모든 것도 근본이 흙이잖아요. 그 갈비대로 또 지었으니까 결국은 흙으로 지었다 이 말입니다. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum Tuhan memulakan kerja-kerja penciptaan, Dia sudah mempunyai segala perancangan. Apa yang hendak diciptakan, bila hendak diciptakan dan bagaimana hendak diciptakan, semuanya sudah dirancang dengan teratur. Dia mempunyai pelan tindakan untuk semua makhluk ciptaannya.
Ayat ini juga menandakan sebab Tuhan ingin menciptakan penolong yang sepadan bagi Adam. Sebabnya adalah kerana tidak baik manusia itu bersendirian. Untuk pemupukan manusia, Adam perlu mempunyai anak-anak. Dan untuk ini, tentu saja seorang wanita diperlukan. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Seperti mana Tuhan menciptakan Adam daripada tanah liat, Dia juga berkuasa untuk menciptakan banyak manusia daripada tanah liat sekaligus. Pemupukan manusia dapat dilakukan tanpa perlu melalui proses pembiakan antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, mengapakah Tuhan memberikan penolong yang sepadan kepada lelaki dan membolehkan mereka membiak dan berkembang? Tuhan tahu bahawa cara inilah yang memberikan keadaan paling sesuai untuk pemupukan manusia. Dengan cara inilah Tuhan mereka segala-galanya untuk pemupukan manusia dan merancang setiap kaedah untuk memperbanyakkan keturunan. 꼭 남자와 여자를 통해 생명을 탄생시키지 않아도 Dakwaan ahli evolusi bahawa proses ini terjadi secara kebetulan seiring peredaran masa sebenarnya merupakan satu idea yang tidak dapat kita fahami. Dan jika anda memahami reka bentuk oleh Tuhan, perkara lain akan mudah anda fahami. 인간 경작의 가장 적합한 조건을 형성할 줄 아셨기 때문입니다. 여러분 집에 가셔서 한번 시간 있을 때 공부해봐요. 이런 거 하나까지도. 이 많은 그 무수한 것들이 도대체 뭐 진화하고 우연히 됐다는 사람들의 그 사고 방식은 너무 참 이해할 수 없는 사고 방식을 가진 사람들이죠. 하나님이 설계해서 이렇게 인간 경작에서 이렇게 나온 척척척 나오면은 너무 쉽고 잘 풀어지는 것들인데. 또한 이는 인간 경작을 받는 인생들을 향한 아버지 하나님의 사랑의 배려이기도 합니다. 아버지 하나님은 사람이 독처하는 것이 좋지 못함을 이미 알고 계셨습니다. 아버지 하나님께서는 태초에 홀로 계셨지요. 우리가 상상할 수 없는 오랜 세월 동안 홀로 계시면서 우주를 다스리셨습니다. Oleh sebab Tuhan mempunyai kemanusiaan dan keilahian, Dia memahami kesunyian apabila bersendirian. Kesunyian dialami oleh Tuhan berbeza daripada manusia, tetapi adalah lebih baik baginya untuk bersama anak-anaknya daripada bersendirian. 자녀들이 있다면 더 좋으실 거 아니에요? 비유를 들면 온 세상을 호령하는 황제가 있다고 합시다. 여러분이 황제로 돌아가요. Katakan ada seorang maharaja yang memerintah seluruh dunia. Katakan anda ialah maharaja itu. Harta emas sudah tentu milik anda dan segala-galanya di dunia ialah milik anda. Namun begitu, apakah gunanya semua harta itu jika anda seorang diri di dunia? Betapa sunyinya jika tiada hamba atau menteri yang memanggil anda Tuanku Maharaja dan tiada anak untuk anda kasihi atau mengasihi anda. Tiada siapa untuk melayani anda, tiada siapa untuk menjalankan perintah, tiada siapa untuk memasak, tiada siapa untuk menjaga istana. Anda hanyalah seorang maharaja yang bersendirian. Oleh itu, apakah gunanya berpakaian mewah dan memakai mahkota? Walaupun anda memiliki seluruh dunia ini, hal itu tidak bermakna jika anda bersendirian. Untuk menjadi seorang maharaja yang selayaknya, anda mesti mempunyai anak yang mengasihi, rakyat yang setia, orang melayani anda, dan banyak orang untuk anda perintah. Tuhan juga meminta alam semesta secara bersendirian untuk jangka yang panjang, jadi kita patut dapat memahami kesunyian yang mungkin dirasai oleh Tuhan. Namun begitu Tuhan menciptakan Adam menurut gambarannya. Dia tahu bahawa Adam akan berasa sunyi apabila bersendirian, sebagaimana Tuhan berasa sunyi ketika bersendirian. Tuhan menciptakan Adam sebagai makhluk yang menyerupainya, bukan sahaja dari segi rupa, tetapi juga dari segi hati, pewatakan dan kepribadian. Seperti semua ibu bapa, tuan bapa mahu anak-anaknya menyerupainya.
하나님을 닮은 존재로 만드셨기 Anak-anak 때문입니다. anda sepatutnya menyerupai anda. 하나님이 자녀들을 지으실 때 Tapi jika mereka menyerupai jiran sebelah, hal ini tentu membuatkan anda kecewa. Anda ingin anak anda kelihatan seperti anda dan orang lain berkata, dia anak kamu atau dia cucu kamu. Pasti anda sedikit kecewa jika orang lain berkata, saya ingat dia bukan ahli keluarga kerana dia tidak menyerupai kamu. Tidakkah menyenangkan jika orang lain melihat anda dan nampak persamaannya dengan anda? Anak anda mungkin tidak menyerupai anda sepenuhnya, tetapi jika mereka menyerupai jiran anda, hal itu tentu mengecewakan. Lebih-lebih lagi katakan anak anda bukan manusia, tetapi menyerupai anjing peliharaan anda. Hal ini tentu sekali tidak masuk akal. 그런데 그것도 아니고 자기 자녀들이 여러분들이 사랑하는 저 애완견 그런 거 닮았다고 그것도 말이 안 되잖아요. 그래서 하나님을 닮은 자녀. Oleh itu, apabila Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan mereka menurut gambarannya sendiri. Kita direka dan diciptakan menurut gambaran Tuhan. Itulah sebabnya kita mempunyai telinga pada kedua-dua belah kepala untuk mendengar dengan baik, hidung yang sedikit terangkat, dan dua mata yang membentuk wajah kita. Bagaimanakah jika semua bahagian tubuh ini berada di belakang kepala kita? Betapa sukanya untuk tidur, kita mungkin tidak dapat tidur dengan betul. Apabila kita memikirkan perkara-perkara ini, kita dapat melihat dengan mata iman. Maksudnya, jika kita percaya bahawa tiada apa yang berlaku secara kebetulan, tetapi setiap satu perkara diciptakan berdasarkan reka bentuk yang tepat oleh Tuhan, kita dapat percaya bahawa burung dan binatang juga diciptakan oleh Tuhan. 정말 믿음 없는 사람들, 좀 믿음의 눈으로 보세요. 믿음의 눈으로. 그러면 믿지 못할 게 한 가지도 없습니다. 우연히 된 것도 아니고 얼마나 하나님의 정밀한 설계 속에서 이런 거 하나하나 나왔다는 사실. 거기에다가 모든 짐승, 모든 새도 통일하게 나왔다는 사실 아닙니까? 독수리라고 해서 눈이 세 개입니까? Adakah seekor helang yang mempunyai penglihatan tajam mempunyai 3 mata? Adakah itu sebabnya helang dapat melihat arnab dari jarak ratusan kilometer? Seekor gajah pun hanya mempunyai satu belalai. Ada bahagian tengah mukanya dan mulut di bawahnya. Apabila kita melihat semua ini, tiada siapa yang dapat menafikan bahawa semua makhluk berasal daripada satu reka bentuk oleh Tuhan Pencipta. Jika ada sesiapa yang menafikan hakikat ini, walaupun selepas semua penjelasan dan bukti ini, sila bawa mereka kepada saya. Mereka tidak akan dapat menafikan kebenaran ini di hadapan saya. 제 설교를 이렇게 낱낱이 듣고도 부인하는 사람이 있다면 아마 부인 못할 것 같아요. Tuhan menciptakan Adam untuk menyerupainya bukan sahaja dari segi rupa, tapi juga dari segi hati, pewatakan dan kepribadian. Kesungguhnya yang anda rasa ketika bersedia akan hilang apabila anda menemui seseorang yang dengannya anda dapat berkongsi perasaan. Oleh itu Tuhan ingin memperoleh anak-anak sejati melalui pemupukan manusia. Itulah sebabnya Tuhan merancang untuk menciptakan penolong bagi manusia pertama, Adam. Tuhan berhasrat memberikan kepada Adam seorang teman yang sesuai sebagai hadiah, penghibur dan penolong. Wanita diciptakan sebagai penolong kepada lelaki kerana belas kasihan, rahmat dan kasih Tuhan Bapa terhadap semua makhluk yang hidup. Tuhan sendiri merupakan kasih dan Dia amat menginginkan seorang untuk berkongsi kasihnya yang melimpah. Jika anda mempunyai kasih dalam hati, anda pasti akan cuba menyebarkan kasih itu kepada orang sekeliling anda dengan apa-apa cara sekalipun. Apatah lagi Tuhan yang sendiri merupakan kasih. Tuhan boleh saja kekal bersendirian selama-lamanya. Tetapi Dia merancang pemupukan manusia supaya Dia dapat mempunyai seseorang untuk berkongsi kasihnya melimpah.
Walaupun dia tahu akan ada kesakitan dan penderitaan sepanjang tempoh pembukaan manusia, dia memulakannya dengan hasrat yang mendalam untuk memperoleh anak-anak sejati. Lalu Tuhan menciptakan manusia pertama, iaitu Adam, menurut gambarannya sendiri. Adam dipenuhi oleh kasih Tuhan yang melimpah. Tuhan juga tahu bahawa Adam memerlukan seseorang untuk berkongsi kasihnya melimpah itu. Tuhan mengetahui perkara ini, maka dia memberikan seorang wanita kepada Adam sebagai penolong dan untuk mereka saling mengasihi. 아담 역시 그 넘치는 사랑을 나눌 대상이 필요함을 하나님께서 아셨습니다. 하나님께서는 이것을 아시기에 아담에게 돕는 배필로서 여자를 주시고 서로가 사랑을 나누도록 Sudah tentu untuk keturunan Adam dilahirkan bagi tujuan pemupukan manusia mesti ada lelaki dan wanita. Namun begitu hakikatnya ialah Tuhan tidak menciptakan wanita semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Dia menciptakan mereka sebagai penolong. Di sini peranan penolong adalah untuk saling berbicara, saling menghibur dan saling memberi serta menerima kasih. Tuhan memberikan lelaki seorang pasangan hidup agar mereka dapat menjalin hubungan yang indah berdasarkan pengertian dan saling membantu dan kasih rohani yang berasal daripada Tuhan. Inilah jenis hubungan antara suami dan isteri yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika ini bukan jenis hubungan yang dimiliki oleh pasangan, maka tiada sebab untuk berkahwin dan tiada keperluan untuk mempunyai pasangan. Dalam hubungan perkahwinan yang diizinkan oleh Tuhan ini, jika salah seorang daripada mereka mengkhianati, Tuhan tidak akan mengampuni. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dosa ini tidak diampuni. Jika seorang wanita yang sudah berkahwin berzina dengan lelaki lain atau melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain, dia tidak dapat diampuni. Oleh itu Alkitab mengatakan bahawa jika suaminya meminta cerai, itu bukanlah satu dosa. 결혼한 여자가 만약에 다른 남자하고 간음을 했다, 통정했다. 그러면 용서가 안 되는 거예요. 그러니까 그런 남자는 그저 이혼 청소, 이혼해도 죄가 안 된다고 성경 말씀해요. 그런데요. Namun begitu masalah timbul apabila wanita yang telah bercerai itu berkahwin dengan lelaki lain. Lelaki itu juga telah melakukan zina. Dari sudut pandang lelaki itu dia hanya berkahwin. Tapi jika dia berkahwin dengan wanita yang telah bercerai, hal itu dikira sebagai zina. Tuhan berfirman bahawa ini juga merupakan zina. Kesimpulannya seseorang tidak sepatutnya berkahwin dengan wanita yang telah bercerai. Tuhan dengan tegas melarangnya, maka malah hal ini tidak dapat diampuni. Tambahan pula, jika anda seorang beriman, anda tidak seharusnya terlibat dalam kategori ini, kerana Tuhan menyebutnya bukan saja dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru. Namun begitu pada hari ini, perceraian semakin kerap dan mudah. 우리 주님이 또 우리 예수 주님이 친히 하신 말씀이고요. 근데 오늘날 이렇게 죄가 관영돼 가지고 뭐 이혼도 Adakah sesiapa antara anda pernah berkahwin dengan wanita yang telah bercerai? Adakah itu bermaksud anda telah berzina? Tidak. Harus ada petunjuk bahawa wanita itu pernah berkahwin dan bercerai kerana dia berlaku curang dengan lelaki lain. Oleh itu kita mesti mengetahui firman Alkitab dengan tepat. Hal ini tidak bermaksud bahawa seorang lelaki bersalah semata-mata kerana dia berkahwin dengan wanita yang telah bercerai. Namun begitu selepas Adam melakukan dosa, hubungan antara suami dan isteri mula berubah menjadi sifat badani. Kesucian cinta pertama menjadi dingin. Mereka mula mementingkan diri sendiri. Mereka bertegas dan kehendak sendiri dan mahu pasangan mengikut kehendak mereka. Oleh itu timbullah pergaduhan, pertelingkahan, kebencian dan pemusuhan. Selain itu apabila nafsu masuk, berbagai jenis kelucuhan dan perzinahan muncul dalam kalangan manusia dan mereka semakin terjerumus dalam maksiat. Apabila akhir pembukaan manusia semakin hampir, dunia menjadi penuh dengan dosa. Maka hubungan antara suami dan isteri menjadi semakin rosak
dan terpesona daripada masuk asa Tuhan. Tambah pula hari-hari terakhir ini bukan lagi masa untuk membiak dan berkembang, tetapi masa untuk mempersiapkan diri secara rohani sebagai pengantin Tuhan Yesus. 세상은 죄악으로 관영하여 부부 관계도 하나님께서 원래 정하신 뜻에서 많이 어그러지고 파괴된 것입니다. 또한 마지막 때는 생육하고 번성할 때가 Dalam perjanjian lama, Tuhan memerintahkan manusia untuk berkahwin, beranak cucu, berkembang biak, memerintah dan menakluk bumi. Selain itu pada zaman Nuh, minyak keluarga Nuh yang terdiri daripada 8 orang yang selamat. Jadi pada masa itu mereka perlu berusaha keras untuk beranak cucu. Begitulah caranya mereka memenuhi semula bumi yang kosong. Namun begitu apabila Tuhan Yesus datang, jumlah populasi bumi sudah cukup besar. Oleh itu sejak Tuhan Yesus datang, yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan diri pengantin untuk menerima keselamatan. Makan, minum dan berkahwin bukan perkara yang utama. 그래서 우리 주님의 재림을 기다리며 영적인 신부 단장을 해야 할 때입니다. Oleh itu Alkitab banyak berbicara tentang cara mempersiapkan diri sebagai pengantin. Sekarang ialah masa untuk kita bersiap sedia secara rohani sebagai pengantin, menunggu kedatangan kedua Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru disebut berulang-ulang kali, adalah lebih baik untuk tidak berkahwin. Saya akan memberitahu anda pandangan Alkitab tentang perkahwinan yang diperlukan oleh seorang beriman yang hidup pada akhir zaman ini. Kubah ini telah saya sampaikan secara terperinci selama 2 jam dalam ibadat petang Ahad pada 2 dan 9 Ogos 2009. Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara ringkas saja. Bahagian pertama dalam 1 Korintus 7 ayat 7 memberi kita maksud yang jelas daripada Tuhan mengenai perkahwinan. 1 Korintus 7 dikenali sebagai bab perkahwinan dan memberikan jawapan yang jelas mengenai persoalan tentang perkahwinan. Memanglah aku lebih suka sekiranya kamu semua sepertiku, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah berkahwin. Dia bertemu dengan Tuhan ketika masih muda. Sebab itu dia tidak pernah berkahwin dan hidup sendirian hingga usianya lebih 60 tahun. Dia berkata, memanglah aku lebih suka sekiranya kamu semua sepertiku. Dia mahu semua orang percaya kepada Tuhan supaya tetap tidak berkahwin dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat 26 dia berkata, oleh sebab kini kita diancam sebagai pancaroba, aku yakin bahawa setiap lelaki baiklah meneruskan hidup dalam keadaannya sekarang. Bahkan 2000 tahun yang lalu orang telah dinasihatkan untuk tidak berkahwin kerana kesusahan yang bakal datang. Apatah lagi kita yang hidup pada hari-hari terakhir ini. Kini kita hidup betul-betul dalam akhir zaman. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jika kita mempunyai iman bagaimana seharusnya kita hidup? Ini bukan kata-kata saya sendiri, inilah firman Tuhan. Saya tidak bercakap bagi pihak pastor kanan, tetapi menyampaikan firman Tuhan bagi pihak Tuhan. Zaman perjanjian baru ketika Yesus datang adalah berbeza daripada zaman perjanjian lama kerana waktu itu ialah zaman kesusahan yang akan datang. Namun begitu jangan berkata bahawa 2000 tahun yang lalu dan sekarang adalah berbeza. Kehidupan di dunia ini paling lama pun hanya 100 tahun. Bukankah kita sepatutnya mempersiapkan diri dengan baik dan masuk syurga sebagai pengantin Tuhan Yesus masa kita hidup di dunia ini? Walaupun Tuhan Yesus tidak kembali semasa kita masih hidup, kita tetap akan menghadapi penghakiman apabila kita mati. Oleh sebab waktu kedatangan kedua Tuhan Yesus semakin hampir, kita mesti menumpukan seluruh kehidupan kita kepada perkara ini. Sebenarnya Rasul Paulus tidak pernah berkahwin dan sepanjang hidupnya hanya untuk Tuhan. Oleh itu dia bebas untuk menyembara dan menyebarkan Injil tanpa sekatan. Dia dahulu pernah melakukan dosa besar dengan memenjarakan orang percaya kepada Kristus dan menganiaya mereka. Tapi selepas dia bertemu Tuhan Yesus dan benar-benar mengasihinya, dia tidak berkahwin dan setia hingga mati. Dan kini dia mempunyai kedudukan yang tinggi di syurga. Dia bebas untuk menyampaikan Injil tanpa terikat oleh hal duniawi. Jangan salah faham firman ini. Ayat itu tidak bermaksud kamu boleh berkahwin dalam zaman perjanjian lama, tapi tidak sepatutnya berkahwin dalam zaman perjanjian baru kerana kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat.
Ayat itu bermaksud bahawa perkahwinan dibenarkan dalam kedua-dua zaman, tetapi adalah lebih diberkati untuk tidak berkahwin dan hanya hidup untuk Tuhan. Maksudnya adalah yang terbaik untuk tidak berkahwin. Tapi jika seseorang sangat bernafsu sehingga tidak dapat menahan diri daripada berzina, maka dia patut berkahwin. Namun begitu jika anda hidup sebagai orang yang paling mengasihi Tuhan, maka anda ialah orang yang diberkati. 그러지 아니할 경우라면 우리 하나님만 첫째로 사랑하고 산다면 그건 복입니다. 왜? Inilah jalan pintas menuju Yerusalem baru. Dalam bab perkahwinan 1 Korintus sangat digalakkan untuk hidup tanpa berkahwin dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan cara ini anda akan memutuskan hubungan dengan dunia dan mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, dan hal ini menjadi laluan terus ke Yerusalem baru. Banyak orang pada hari ini berfikir bahawa perkahwinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Jika anda tidak berkahwin, anda tidak perlu bergaduh, tidak akan terluka kerana perceraian, tidak akan dianiaya kerana lewat ke gereja, dan tiada siapa akan mengajak anda mendaki pada hari Ahad. Betapa sedihnya jika suami anda seorang pemabuk, perokok dan kaki judi. Berapa banyak orang berkahwin tetapi menyesal? Setengah daripada anda yang belum membaca Alkitab secara terperinci atau yang beribadat melalui siaran mungkin mendapati firman ini agak asing. Namun begitu, ini bukanlah kata-kata saya, melainkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Firman ini merupakan kehendak Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di bawah ilham oleh Roh Kudus. Namun begitu, pada hari ini pastor yang menyampaikan khutbah seperti ini sangat jarang. Hal ini demikian kerana secara realistik, tidak banyak orang Kristian yang cukup memahami kasih Tuhan untuk menerima firman seperti ini. 현실적으로 이런 말씀을 받을 수 있을 만큼 주님을 사랑하는 성도들이 그리 많지 않기 때문입니다. Dalam Matius 19 ayat 11 hingga 12, Yesus menjawab, tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, hanya mereka yang dikurniai keupayaan untuk menerimanya. Ada beberapa sebabnya seseorang itu tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan begitu, ada yang dibuat orang begitu, dan ada pula yang membuat dirinya begitu untuk mengabdikan diri kepada kerajaan syurga. Untuk masuk ke Yerusalem baru, ada orang yang tidak berkahwin dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan dan syurga yang baik. Orang yang dikenal sebagai orang menjadikan dirinya tidak berkahwin demi syurga. Ayat ini juga menyatakan, biarlah ajaran ini diterima oleh orang yang mampu menerimanya. Orang menjadikan dirinya tidak berkahwin demi syurga ialah orang yang seperti Rasul Paulus, tidak berkahwin dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada pengharapan syurga. Jika mereka dapat memilih untuk hidup bersedia seperti ini, itu merupakan jalan paling diberkati bagi orang Kristian. Tetapi tidak semua orang dapat menerima firman ini. Jika anda benar-benar tidak mempunyai hati untuk meletakkan seluruh apa-apa anda pada syurga dan Yerusalem baru, dan untuk hidup hanya dengan mengasihi Tuhan, maka anda akan merasa gelisah apabila mendengar firman ini. 그러나 새 예루살렘의 소망이 가득하여 성결을 사모하며 믿음을 가진 성도라면 이 말씀을 받지 못할 이유가 없습니다. Namun begitu, jika anda seorang Kristian yang dipenuhi pengharapan Yerusalem baru dan mendambakan kekudusan, maka tidak ada sebab untuk anda tidak menerima firman ini. Seperti yang tertulis, biarlah ajaran ini diterima oleh orang yang mampu menerimanya, maka kita dapat menerima firman ini dengan sukacita dan memilih jalan yang lebih diberkati. Anggota gereja kita telah belajar dengan jelas tentang syurga dan benar-benar menginginkan Yerusalem baru. Jika anda dapat menukarkannya dengan Yerusalem baru, anda tidak akan takut untuk melepaskan apa-apa pun yang berharga di dunia ini. Sebenarnya banyak anggota gereja kita sedang menempuh jalan ini. Sudah tentu saya tidak bermaksud anda harus tergesa-gesa bernazar dengan berkata, saya tidak akan berkahwin dan akan menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Satu nazar merupakan satu berkat yang besar jika anda dapat menunaikannya. Tapi jika anda tidak dapat menunaikannya dan kemudian berubah fikiran, ia akan mendatangkan penderitaan yang besar. Pengkhotbah 5 ayat 4 hingga 6 menyatakan, jika kamu bernazar kepada Allah, bersegeralah membayarnya kerana Allah tidak berkenan terhadap kalangan bodoh.
maka bayarlah nazarmu. Lebih baik tidak bernazar daripada kamu bernazar tetapi tidak membayar nazarmu. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tetapi kemudian tidak menepatinya. Namun begitu jika anda telah bernazar, anda mesti menepatinya. Itulah membawa berkat. Ayat ini juga menyatakan usah membiarkan mulutmu menyebabkan kamu berdosa dan usah berkata di hadapan malaikat bahawa kamu tersilap. Banyak orang pada hari ini berkata bahawa mereka telah tersilap. Seorang Kristian dari gereja lain datang kepada saya untuk mendapatkan kaunseling. Ketika anak-anak mereka masih kecil, mereka bernazar untuk mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan sebagai hambanya. Namun begitu apabila anak-anak mereka membesar, mereka mendapati anak-anak itu tidak beriman. Oleh itu, apakah yang patut saya nasihatkan? Haruskah saya berkata kepada mereka supaya tidak menepati nazar itu? Oleh sebab itu ialah firman Tuhan, saya mesti berkata bahawa mereka harus menunaikannya. Oleh itu, jangan berkata bahawa anda telah tersilap ketika bernazar. Kebanyakan orang akan berkata ia merupakan satu kesilapan. Ada juga memberikan alasan bahawa mereka bernazar kerana dipengaruhi oleh nasihat orang lain. Namun begitu, jangan berdalih dan berkata bahawa anda bernazar tanpa mengetahui apa-apa. Jika anda telah bernazar, tunaikanlah ia. Ayat itu juga menyatakan, mengapa sampai Allah perlu murka atas kata-katamu lalu merosakkan pekerjaan tanganmu? Dengan kata lain, jika anda bernazar tetapi gagal untuk menunaikannya, hal itu membangkitkan kemurkaan Tuhan. Anda tidak sepatutnya berkata bahawa ia merupakan kesilapan. Apabila anda tidak menepati nazar, Tuhan akan murka dan memusnahkan apa yang anda lakukan. Ia bermaksud bahawa hal ini akan menyukarkan anda untuk mendapat keselamatan. Firman yang menakutkan seperti ini muncul berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sama sekali tidak dapat diterima untuk bernazar dan kemudian melanggarnya tanpa pertimbangan yang mendalam. Oleh itu, jika anda tidak pasti dan ketulusan hati anda adalah lebih penting untuk berdoa dan kerinduan dan mempunyai hati yang benar dan iman yang lengkap daripada bernazar secara tergesa-gesa. Saya akan meneruskan penjelasan mengenai maksud lebih baik untuk tidak berkahwin dalam khutbah yang seterusnya. 그러므로 자신의 중심에 대해 확신이 없다면 성급하게 서운하기보다는 사모함으로 기도하며 참마음과 온전한 믿음을 갖는 것이 더 중요합니다. 그러면 다음에 이어서 하도록 하겠습니다. 결혼하지 않는 것이 더 낫다고 한 말씀이 뭔지 다음 시간에 이어서 이렇게 증거하도록 하겠습니다.